أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Macam dah start dah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan mutaqabbalan warzuqna rizqan halalan katsiran wasi'an ya arhamar rahimin. اللهم إنا قد استودعناك بما علمتناه فاردده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sekali lagi kita bersiaran langsung live pada malam ini untuk sama-sama kita mengulang kaji kembali sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khusus berkaitan dengan tajuk kita pada malam ini bersempena dengan bulan Rajab, peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Jadi sebenarnya kita ni dah lama dah tak baca Al-Asmaul Husna. Jadi kita mulakan dahulu kuliah kita pada malam ini dengan bacaan Al-Asmaul Husna. Semoga dengan bacaan Al-Asmaul Husna ini Allah menyembuhkan segala penyakit-penyakit kita dan Allah Ta'ala menjauhkan kita semua daripada balai bencana, insya-Allah. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث رشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama, man ahsaha dakhala al-jannah, barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam, 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 waalaikumsalam semua. Daripada Perlis, Abam, YB Melaka, Kuala Terengganu, Kelantan, Sepang. Okey, semua-semualah semua-semua. Okey, jadi insya-Allah pada malam ni kita akan mengulang kaji sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Isra wal Mi'raj. Okey. Untuk pengetahuan kita semua ataupun kebanyakan
surah-surah dalam Al-Quran ini ada dipanggil sababun nuzul. Daripada kucing. Ahlan wa sahlan. Kitab apa? Namanya kitab ni. Kitab ni Ar-Rahiqul Maktum, bahasa Arab ni. Kita dong ajar buat cerita buat jadi tak? Alamak, gambar tu. Wah, lidah gila aku tak kerti aku nak buat macam ni. Okey, tak apa. Macam mana ni? Tak mana tak? Gitu tak? Okey tak? Okey. Okey long. Ada live lagi? Gatal tangan dah ni. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kebanyakan peristiwa-peristiwa ataupun surah dalam Al-Quran ini ada sababun nuzul dia. Untuk makluman kita, sebelum berlakunya peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj ini, Rasulullah SAW mengalami satu peristiwa dipanggil Amul Huzni, tahun kesedihan. Kenapa dipanggil tahun tu tahun kesedihan? Sebab Rasulullah SAW mengalami 3 peristiwa. Yang pertama, wafatu Abi Talibin, kewafatan Sayyidina kewafatan Abu Talib, pakcik Rasulullah SAW. Dia kata dekat sini, alahal maradu bi Abi Talibin, Abu Talib semakin hari semakin tenat. Falam yalbath an wafathul maniyatu, dan tak lama kemudian beliau meninggal dunia. Wa kanat wafatu fi Rajab sanata 10 min an-nubuwati, dan kewafatan Abu Talib, pakcik Nabi, pada 10 tahun kenabian. Maknanya setelah Nabi menjadi Nabi, setelah Rasulullah SAW menjadi Nabi, menjadi Rasul, 10 tahun wafatnya pakcik Nabi Abu Talib. Dan ada dikatakan dia wafat pada bulan Ramadan sebelum kewafatan Khadijah radhiyallahu taala anha. Dalam Sahih Bukhari cerita, wa fi sahihi anil Musayyib atau al-Musayyab أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل. Ketika Abu Talib hampir-hampir meninggal dunia, mana tengah nazak lah kita kata, Rasulullah SAW masuk untuk tengok keadaan pakcik dia last ni. Nabi pun datang dengan harapan supaya Abu Talib beriman dengan Rasulullah SAW. Masa masuk tu, tengok-tengok Abu Jahal ada juga mangkuk ni. Lalu apa kata Nabi SAW? Ayu ammi, wahai pakcikku Abu Talib, qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallahi. Kata Rasulullah, wahai pakcik Abu Talib, pakcik sebutlah perkataan la ilaha illallah. Kalimah ini besok akan menyelamatkan pakcik di hari akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kau ni patut kau lah tu ngurut umi kau. Okey, iklan, sorry. Masjid tutup, kita berjemaah. Okey. Mana tadi ayat aku ni? Budak-budak, ya saya dah kuliah kat rumah, kau tahu ginilah ceritanya. Macam-macam budak ni. Orang tak pernah buat kuliah kat rumah, ginilah rupanya. Okey. Nabi kata pakcik sebut kalimah la ilaha illallah. Kalimah ini akan menyelamatkan pakcik di hadapan Allah di hari akhirat besok. Faqala Abu Jahl wa Abdullah bin Abi Umayyah. Tiba-tiba Abu Jahal menyampuk. Abdullah bin Abi Umayyah pun menyampuk juga. Ya Abu Talib, targhabu an millati Abdul Muttalibi? Dia kata, wahai Abu Talib, kau nak tinggalkan agama nenek moyang kau? Agama abah kau Abdul Muttalib, kau nak tinggalkan agama dia? Agama apa? Agama sembah berhala. Falam yazala yukallimahu hatta qala akhir syai'in kallamahum bihi ala millati Abdul Muttalib. Nabi pun kata, pakcik sebutlah la ilaha illallah, pakcik akan selamat. Pakcik sebut la ilaha illallah, pakcik. Abu Jahal kata, jangan sebut, kau jangan malukan keturunan kau, kau jangan malukan agama nenek moyang kau. Gitulah lebih kurangnya last sekali dalam setengah riwayat sebut. Apa kata Abu Talib?
bal amutu ala dini abai wa ajdadi, bahkan aku lebih rela mati dalam agama nenek moyang aku, maknanya mati dalam keadaan syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih. Lalu Abu Talib mati dalam keadaan tidak beriman pada Allah. Maka Nabi kata, la astaghfiranna laka ma lam unha ank. Aku akan minta Allah ampunkan dosa engkau, wahai pakcikku Abu Talib, selagi mana aku tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah turunkan ayat, Allah kata apa? Ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Allah berfirman, tidak sepatutnya seorang nabi dan orang-orang yang beriman mereka beristighfar, minta Allah ampunkan dosa orang-orang musyrikin, sekalipun orang musyrikin ini ulil qurba, anak beranak mereka sendiri, min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas confirm yang diorang ni ahli neraka. Na'udzubillah min zalik. Ya, maknanya kalau orang tu orang kafir, kau sayang macam manalah kat kafir tu, dia mati dalam keadaan kafir, jangan kita buang terbiat dan minta Allah ampunkan dosa mereka. Walaupun jiran sebelah rumah, na'udzubillah min zalik, contoh kan. Contohlah, jiran sebelah rumah kafir, tapi dia rajin bagi kau makan, bagi kuih, bagi apa lagi aku nak sebut tadi, bah putih benda-benda lah kan, garut bagi. Jadi dia mati dalam keadaan kufur, maka kita diharamkan minta Allah ampunkan dosa mereka. Dan diturunkan juga ayat Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak boleh memberi petunjuk kepada sesiapa yang kamu sayangi, tetapi Allah Ta'ala sahaja yang memberi petunjuk kepada sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Okey. Okey, tadi kata mana Langkawi clear, Cendering clear, semua clear insya-Allah clear belaka. Dalam hadis sahih menceritakan, fa fi sahih anil Abbas bin Abdul Muttalib qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma aghnaita min ammika fa innahu kana yahutuka wa yaghdibu laka. Qala huwa fi dahdahin min narin walaula ana lakana fi darkil asfali minan nari. Dalam sahih Bukhari cerita, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pakcik Nabi SAW pernah tanya Nabi. Dia kata, ma aghnayka an ammika, ya Rasulullah, Rasul boleh tolong tak? Engkau boleh tolong tak pakcik engkau ni? Maknanya yang Abu Talib dengan Abbas ni kan adik-beradik ibu sebapa. Jadi pakcik Nabi kan yang beriman 2 orang, yang kafir 2 orang. Yang beriman ni siapa nama? Abbas dengan Hamzah. Abbas dengan Hamzah. Tidak Ajaya clear. Memanglah tidak Ajaya clear. Jiran sebelah, apa barang lah kau. Dia aku malah ngajar, ada komen belakang ni. Nak baca komen kau satu kerja aku. Okey. Jadi pakcik Nabi ada 4 masa Nabi masih hidup tu. Yang beriman Hamzah dengan Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan yang kafir 2 orang, Abu Lahab dengan siapa? Abu Talib. Okey. Jadi Abbas tanya, ya Rasulullah, adakah engkau boleh tolong pakcik engkau? Fa innahu kana yahutuka wa yaghdibu laka. Sebab pakcik engkau ni rajin bantu engkau masa engkau berdakwah dululah. Apa kata Nabi SAW tentang Abu Talib yang mati dalam kufur ni? Nabi kata, huwa fi dahdahin min nar. Abu Talib berada di hujung api neraka. Makna api kan, kalau kau nyalakan lilin kan, hujung api tu panggil dahdahin. Dia punya tu api tu, hujung api tu. Jadi siksaan Abu Talib ni ulama kata paling ringan. Apa dia? Dahdahin. Ni hujung api tu letak kat kaki dia gitu. Na'udzubillah min zalik. Walaula ana, Nabi kata kalaulah takkan aku, fi darkil asfali minan nar, niscaya Abu Talib berada di dalam kerak api neraka Jahannam. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Okey.
Wa an Abi Sa'id Al-Khudri annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa dzukira indahu ammuhu. Abu Sa'id Al-Khudri pernah mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masa tu ada orang tanya pasal Abu Talib. Macam mana keadaan Abu Talib di hari akhirat besok? Faqala, maka Nabi bersabda, la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumal qiyamah. Ni. Kau tengok hadis ni Nabi kata la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumal qiyamati. Harap-harap syafaat aku boleh bantu dia besok di padang mahsyar. Abu Jahal bukan pakcik Nabi bang. Yang pakcik Nabi ialah Abu Lahab. Okey. La'allahu tanfa'u syafa'ati yaumal qiyamah. Ini menunjukkan syafaat Nabi besok ada juga untuk orang kafir, tapi khusus untuk pakcik dia sahaja. Apa bentuk syafaat Nabi kepada pakcik dia di hari akhirat? Apa dia? Fayuj'al fi dahdahin minan nari tablughu ka'baihi. Maka diringankan azab Abu Talib. Apa ringannya? Dibakar hanya dekat kakinya sahaja, sampai dekat Ka'ab. Ka'ab dengan makna apa dia? Buku lali. Pandai langkau. Bukan tumit ke? Buku lali. Buku lali. Sahaja aku nak attest je korang. Habis tumit apa? Tumit Ka'bun. Ka'ab lah. Okey. Lepas daripada kewafatan Abu Talib, jadi Abu Talib pun mati dalam keadaan kafir. Orang pun viral lah. Oh, kau tengok pakcik sendiri tak beriman. Sudahlah kau Muhammad, kau jangan temberang, pakcik kau sendiri tak beriman. Sebab tu kan ada orang cakap ada orang cakap, yelah anak-anak lah depan ni, sebab tu bebel. Kalau tak ada anak mana aku bebel. Soalan-soalan lain tu nantilah aku jawab. Panding kepala nak jawab soalan korang lagi, nak baca kitab lagi. Okey. Jadi antara sebab hikmah kewafatan Abu Talib dalam keadaan tidak beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dia hikmahnya? Nak khabar bahawasanya petunjuk Allah ini milik Allah, bukan milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da wafati Abi Talib bi nahwi syahrain aw thalathah, lebih kurang setelah kewafatan Abu Talib 2 bulan. Ada setengah ulama kata 3 bulan. Meninggal pula isteri Nabi Khadijah radhiyallahu taala anha. Okey ya. Meninggal Khadijah. Khadijah ni seorang perempuan yang hebat, yang tak ada tandingannya, yang tak ada penggantinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamula minar rijali kathirun wa lam yakmul minan nisa'i illa arba' au illa thalatha." Setengah riwayat kata gitu kan. Nabi kata sempurna di kalangan lelaki ni ramai. Ya. Sempurna orang lelaki ni ramai. Orang lelaki yang sempurna sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat. Ramai orang lelaki yang sempurna. Tapi dalam dunia ni, yang sempurna di kalangan orang perempuan, ada setengah riwayat kata 4 orang, ada setengah kata 3 orang. Jadi orang perempuan yang menghadap ni, yang tengok ni, kau pandai macam mana lah kau belajar, kita takkan boleh standing 4 orang ataupun 3 orang ni. Siapa dia yang pertama? Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Itu yang pertama. Yang kedua, Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang ketiga, Asyah bintu Muzahim. Asyah bintu Muzahim siapa dia? Bini Fir'aun. Bini Fir'aun, kau tahu tak? Laki dia Fir'aun, masuk neraka Jahannam. Isteri dia perempuan terbaik yang Nabi SAW kata, Asyah bintu Muzahim. Dan yang keempat ialah Maryam bintu Imran. Ya, Maryam bintu Imran. Inilah 4 orang perempuan yang terbaik di dunia dan tidak ada penggantinya sampai bila-bila, forever and ever. Okey. Jadi bila wafatnya Abu Talib, lebih kurang 2 bulan ataupun 3 bulan kemudian, wafat pula isteri Nabi Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Khadijah ni apa aku dah cakap pernah ketika satu hari
Khadijah ni hidangkan makanan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah Zahra ada setengah riwayat sebut, tengah-tengah dihidang tu, tiba-tiba Jibril turun. Apa kata Jibril? Jibril cakap, "Ya Muhammad, khabar kepada Khadijah, innallaha yuqri'uha salam." Allah kirim salam kepada Khadijah. Jazakumullahu khairan. Ada orang tahin kau main pasal bapak gelas. Ini air ke sup ayam ni? Ke tom yam ni? Okey. Apa kata Nabi? Apa kata Jibril? Innallaha yuqri'uha salam. Wahai Muhammad, Allah Ta'ala kirim salam kepada Khadijah. Bayangkan kau bayangkan level Khadijah ni bukan sebarangan, kau tahu. Allah kirim salam, bangoi. Bukan Perdana Menteri, bukan Sultan, bukan Raja, bukan Syekh, bukan Ustaz. Bukan. Allah yang menciptakan segala-galanya. Yuqri'uhas salam, kirim salam kepada Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Kenapa? Apa kata Jibril? Wabashirha, dan berikan khabar gembira kepada Khadijah. Allah dah siapkan kepadanya syurga untuk Khadijah. Dia dah ada banglo, dah siap istana dia. La sakhab wala ta'ab. Yang mana istana Khadijah ini tidak ada kebisingan dan tidak ada keletihan. Tidak ada kebisingan, tidak ada keletihan. Ulama sebut, kenapa disebut dua perkara ni? Terhadap istana yang Khadijah akan duduk nanti, tak ada dua benda. Bising pun tak ada, letih pun tak ada. Sebab apa? Sebab yang pertama, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Khadijah masih hidup dulu, Khadijah ni dia tak pernah meletihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rajin dia buat kerja rumah daripada pagi sampai ke malam. Kan? Macam bini-bini kita lah, insya-Allah. Amin. Amin lah, tak ada amin. Amin lah. Oi, amin. Orang lelaki kerja ngorok, ngompol, ngencret kerja ni. Jadi rumah ni buat kerja daripada pagi sampai ke malam. Dia tak pernah meletihkan suami dia. Satu, Khadijah gitulah perangai dia. La ta'ab wala sakhab, dan tidak ada kebisingan. Ulama kata kenapa tak ada bising pula istana Khadijah dekat syurga? Sebab Khadijah dia tak pernah membebel kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abang pula amin. Kau lelaki ke perempuan abang moi? Semua bagus. Amin. Okey. Khadijah ni dia punya perangai dua, dia tak pernah meletihkan, menyusahkan Nabi. Dan yang kedua, dia tak pernah membebel dengan Rasulullah SAW. Dia reda. Maka layaklah dia mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga isteri-isteri kita semua masuk syurga belaka, dan semua keluarga kita masuk syurga belaka. Amin. Tak kahwin lagi? Kahwin lagi pula. Kahwinlah, insya-Allah dapat isteri yang salihah. Suka pula korang sunat pun tak lagi. Okey, dia kata dekat sini. Bilakah Khadijah wafat? Wa kanat wafatuha fi syahri Ramadan fi sanatil 'ashirati min an-nubuwati. Khadijah meninggal dunia pada tahun 10 kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi berdakwah 10 tahun di Mekah, meninggallah Khadijah. Walaha 65 sanatan, ketika berumur 65 tahun. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzaka fil 50 min umri, dan Nabi berumur 50 tahun sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Meninggal. Okey. Jadi kan, bila diorang ni meninggal, Abu Talib dengan Khadijah, yang diorang ni banyak support, sponsor perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib dia akan support bahagian apa? Moral. Kalau orang kafir nak kutuk-kutuk Nabi, dia nampak Abu Talib, alamak, datuk ni ada pula
Tak jadi nak kacau kan. Tak jadi kacau. Khadijah pula disponsor bahagian apa? Allah kata dalam Al-Quran, Allah kata apa? Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Kami dapati kamu wahai Muhammad dahulunya ailan, miskin, fa'aghna, lalu kami kayakan kamu. Maka Khadijah ni orang kaya, perempuan yang kaya, bernikah dengan Rasulullah SAW, dan Nabi ni mendapat kekayaan dengan sebab berkahwin dengan Khadijah. Kahwin pula. Kaya dengan sebab berkahwin dengan janda kaya Khadijatu bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Okey. Bila dua orang ni dah meninggal serentak, selang 2 bulan, selang 3 bulan, maka Nabi SAW dah tak ada orang nak support, menyebabkan Nabi pun sedih. Okey. Penonton yang dirahmati Allah sekalian. Maka Nabi SAW berusaha untuk berdakwah di luar kota Makkah. Maka Nabi SAW menuju ke mana? Ke Taif. Ke Taif. Bila ke Taif tu? Fi Syawal sanata 10 minan nubuwati. Pada bulan Syawal. Raya kau tahu tak? Kita raya mentega darah. Ya. Kita raya mentega darah, open house. Sebelum raya berat badan berapa 65. Contoh. Ramadan 65. Raya 80. Ambil kau innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hantu raya. Okey. Jadi Nabi SAW raya berdakwah. Bila? Pada bulan Syawal tahun 10 kenabian Nabi. Ada ulama kata pada akhir bulan Mei ataupun awal bulan lepas Mei apa? Jun tahun 619 Masihi. 619 Masihi. Maka Nabi pun bermulalah dakwah ke Taif. Kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Taif. Wa hiya tab'un an Makkah nahwa 60 milan. Nabi pergi ke Taif menuju ke Mekah, daripada Mekah menuju ke Taif. Berapa jauh Taif dengan Mekah ni? Kalau ikut kiraan dulu, 60 milan, 60 batu. 60 batu. Korang tahu Nabi pergi berdakwah ke Taif ni apa? Kata tak payah cerita lah berat badan korang tu, semua kelentong belaka tu. Mental lah, 65 lah. Bid'ah belaka tu. Fokus. Maka Rasulullah SAW pergi berdakwah ke Taif. Kau dengar ni, berdakwah ke Taif kau naik apa? Naik unta, naik kuda. Saraha masyian ala qadamaihi ji'atan wa zuhuban. Nabi SAW pergi berdakwah ke Taif berjalan kaki. Allahu Akbar. Pergi dan balik. Allah. Kenapa Nabi pergi dakwah berjalan kaki? Ana pun tak tahulah. Siapa yang pernah pergi Taif, kau tahulah jauhnya Taif tu. Kalau sekarang ni kan naik bas, dekat-dekat, jauh juga bang. Naik bas itu rasanya dekat 2 jam. Atau bukit sejuk Taif tu. Alhamdulillah Ana dah pergi 2 kali dah Taif ni. Sejuk macam Cameron Highland. Cantik tempat dia. Jadi bertemankan saya pada Maulahu bersama dengan Nabi lah anak angkat Nabi Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Wa kana kullama mara ala qabilatin fi tariqi da'ahum ila al-Islam. Masa on the way nak ke Taif tu kan, dekat tengah padang pasir tu, nampaklah rombongan-rombongan ni. Nabi pun tahan, ajak masuk Islam. Ada beberapa rombongan yang Nabi jumpa masa on the way nak ke Taif. Kau tahu apa respon? Langsung tak respon kau tu, tak beriman langsung. Ni aku ceramah dekat FB ada juga yang duk menyakat bawah tu kan. Macam-macam lah kau tulis, tak larat aku nak melayan, nak bacanya tu. Tapi ada juga lah orang layan kan. Nabi langsung orang kau tak payahlah cerita buah ada 5 Taif lah, buah durian Taif, pening kepala aku nak baca bawah tu. Aduh, sabar je lah kanak-kanak Ribina akhir zaman ni Okey. Falam tajib ilaihi wahidatun minha falamma anta ila Taif hamida thalathata ikhwatan min ru'asai Thaqifin. Sampai dekat Taif,
Rasulullah SAW pun pergi cari leader Taif. Ada 3 orang. Siapa dia? Yang pertama Abdul Layyan wa Mas'ud wa Hubaib. 3 orang ni. Fajalasa ilaihim wa da'ahum ila Allah. Nabi jumpa 3 orang ni dan ajak mereka masuk Islam. Sebab 3 orang ni kita panggil ayahanda kawasan lah, senang cerita. Tok 4 Taif. Yang tukang-tukang sain borang-borang menikah, borang apa benda, borang brim semua. Brim dah tak ada dah, still dulu. Ajak dia orang masuk Islam 3 orang ni. Kau tahu apa respon dia? Apa respon 3 orang ni? Faqala ahaduhum, seorang kata apa? Dia pegang kelambu Kaabah. Dulu kelambu Kaabah ni dia orang dapat tau. Jadi kan dia tukar kelambu Kaabah tu kan, mungkin tak tahu setahun sekali ke 2 tahun sekali, ataupun dah reput, dia tukar, disimpan kelambu Kaabah. Yang seorang ni dia kata apa? In kana Allah qad arsalaka. Kalau betul Allah utuskan kau sebagai nabi, sebagai rasul, kau tengok ni aku buat apa. Dia ambil kelambu Kaabah, dia koyak. Dia koyak gabak kelambu Kaabah. Nak khabarnya, kalau engkau betul nabi, kau rasul, aku koyak kelambu Kaabah. Tengok. Tak kena petir pun, tak kena coronavirus pun. Contoh lagi tu. Kurang ajar kau tu. Kita tak apa. Nabi tak layan. Okeylah. Lepas tu seorang lagi pula, Nabi ajar masuk Islam. Dia kata apa? Ama wajadallahu ahadan khairak. Muhammad, tak ada orang lain ke yang Allah nak pilih? Kenapa Allah pilih engkau? Engkau siapa engkau? Oh, dia kata macam tu ke Nabi. Wa qala thalith, yang ketiga kata apa? Wallahi la ukallimuka abadan. Demi Allah, aku takkan bercakap dengan kau. Bahaya cakap dengan kau. Takut. Yang ni menganjing pula. Haram betul dia ni. Maka Rasulullah SAW bila tengok orang macam itu, Nabi sabar. Nabi kata kalau macam tak apalah, ya aku akan teruskan berdakwah. Okey. Berapa lama Nabi berdakwah dekat Taif? Berapa lama? Saya jawab. Jawablah kejap. Let lu. Cepat jawab. Nak nombor air ni. Take 5. Berapa lang? 3 hari. Sepul berapa? 2 bulan. Banyaklah kau 2 bulan. Arah apa? Seminggu. Alung apa? Seminggu. Cerah masa depan. Ifatun berapa? Nabi 3 tahun. Semua salah. Itulah kau orang kuat sangat tengok cerita Korea. Jadi gitulah. Layan sangat Korea tu. Zombie lagi kau. Tengok ni. Wa aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ahli Taif 10 ayyamin. Berapa lama? Nabi berdakwah selama 10 hari. 10 hari bang. Oi kak oi, 10 hari. 30 tahun kau ni demam apa? Betul. 10 hari oi. Apa responnya? Faqalu ukhruj min biladina. Orang Taif kata, halau Muhammad, keluar daripada Taif, keluarkan Muhammad. Wa awra bihi sufa'ahum. Lalu mereka pun menyuruh budak-budak bodoh, budak-budak degil, budak brutal dekat Taif ni supaya menghalau Rasulullah SAW. Dihalau sambil maki, sambil kejar, baling batu pada Rasulullah SAW. Dan setengah riwayat yang pernah anda baca, anak angkat Nabi Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu mempertahankan Rasulullah SAW. Ada duduk belakang. Zaid ni dia lari tau. Mana masa orang baling batu tu, dia cover pada Nabi. Kejap ke depan, kejap ke belakang, kejap ke kanan, ke kiri, kejap ke kanan, sampai berdarah-darah habis kepala badan Zaid bin Harithah. Rasulullah SAW ni, kaki Nabi ni, tumit Nabi ni mengalir darah. Sampai kalau kita punya bahasa ya, becak kau tu tak boleh, basah selipar Nabi, bertakung darah di kaki Rasulullah SAW. Dengan sebab teruknya dibaling batu kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi pun keluar melarikan diri. Hatta asabahu syajaj mi ra'sihi. Syajaj, bukan sajad lah, syajaj, ya, berdarah kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi pun melarikan diri keluar daripada bandar Taif. Berlari ke mana? Ke sebuah kebun, yang mana kebun ini dimiliki oleh 2 beradik, Utbah dan Syaibah ibnai Rabi'ah. Utbah, Syaibah ibnai Rabi'ah ni kafiraini.
Dua-dua ni kafir. Kebun ni kat mana kau tahu tak? Berapa jauh Nabi lari? Kau tahu berapa jauh Nabi lari? Salasata amyal min at-Taif. 3 batu Nabi lari kena kejar sallallahu alaihi wasallam. Nak khabarnya Nabi ni sihat orangnya. Nabi boleh berlari 3 batu dalam keadaan letih. Kau fikir, aku fikir 10 hari Nabi berdakwah dekat Taif. Nabi tidur kat mana, tanya korang? Siapa bagi Nabi makan? Siapa sponsor Nabi? Siapa bagi Nabi homestay? Ada homestay ada. Banyaklah homestay kau. Mana ada? Tak ada orang nak layan. Habis anak pun tak tahu, Allahu alam. Subhanallah. Dan Nabi SAW melarikan diri ke sebuah kebun sejauh 3 batu, lari. Tiba-tiba sampai masuk dekat kebun tu, tengok ownernya kafir. Allah, tengok owner kafir, sedih Nabi. Maka Nabi SAW pun bila tengok owner kebun ni kafir, Nabi kenal dia, Nabi berdoa. Apa kata Nabi? Allahumma inni ashku ilaika dhi'fa quwwatina wa hillata wa qillata. Allahumma inni ashku ilaika dhi'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni. Hingga ila akhir doa. Ya, Nabi kata, ya Allah, aku mengadu kepada engkau betapa lemahnya aku, betapa sedikitnya usahaku, betapa hinanya aku di kalangan manusia. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih lagi yang Maha Penyayang, Kau lah Tuhan orang-orang yang lemah. Kepada siapa aku nak mengadu, ya Allah? Tengah-tengah Nabi doa macam tu, owner kebun ni tengok je Nabi. Dia ni kafir kau tahu tak? Tapi dengan sebab doa tu, Allah lembutkan hati tuan kebun tu. Dia pun panggil ada seorang budak yang kerja dalam kebun ni. Dia kata, boy, come here. Ya, boskur. Kau nampak tu? Kesian pula aku tengok. Siapa tu? Muhammad kot dengan anak angkat dia tu. Ambil ni. Ambil buah anggur ni, kau bagi dia orang. Lalu budak jaga kebun ni, dia pergilah jumpa Rasulullah SAW. Dia pun bagi buah anggur. Ketika Rasulullah SAW ambil anggur sebiji nak makan, Nabi kata apa? Bismillah. Bila Nabi SAW sebut Bismillah, budak ni terperanjat. Budak ni kata, Tuan baca apa tu? Maza qara'ta? Nabi SAW 10 hari berdakwah dekat Taif, tak ada orang respon. Semua buat pekat badak aja, buat selam berok aja, buat dono je, kau tahu tak? Tiba-tiba bila Nabi nak makan, Nabi baca Bismillah, budak ni tanya, Tuan baca apa tu? Masa itulah Nabi pun ta'aruf budak kebun ni, jaga kebun. Nabi kata, Mas muka, nama kamu siapa? Satu antara sunnah Nabi ni, Nabi kalau jumpa orang, Nabi suka tanya nama. Nama kau siapa? Ni sunnah Nabi, benda yang bagus. Kita kan kalau kenal orang, jumpa orang kan, zaman-zaman kita tak kena lockdown, smackdown ni, zaman-zaman kita pergi semayang, kita kenal muka haji ni, muka ni, tapi nama tobat haram kau tak tahu. Kan? Jadi sunat nama, tanya nama siapa? Lalu budak ni kata Addas. Dia kata, Ismi Addas, nama saya Addas. Oh, Nabi pun tanya dia, wa madinuka, apa agama kamu? Budak tu kata, Nasraniyah, Kristian. Wa min ayyi qaryatin anta, kau daripada kampung mana? Negeri apa? Asal usul kau? Maka budak ni kata, saya daripada kampung bernama Ninawai. Ninawai? Naam, Ninawai. Maka Nabi kata, Qaryanu Yunus bin Matta. Itu kan kampung Nabi Yunus bin Matta. Nabi sebut kampung Nabi Yunus bin Matta. Ninawai tu jauh bang, dekat Iraq. Iraq dengan Mekah ni jauh lah, lebih 2000 km. Entah macam mana budak dia tercampak dekat Taif, ana pun tak tahu. Bila Nabi kata kampung tu kampung Yunus, Nabi Yunus bin Matta, budak ni terperanjat. Dia kata, wa ma adraka annaha qaryatu Yunus bin Matta. Wahai Muhammad, kau tahu mana tu kampung Nabi Yunus?
Aku duduk dekat sini, seorang habuk tak tahu kampung tu kampung Nabi Yunus alaihi salam. Maka apa kata Nabi SAW? Huwa akhi, innahu nabiyyun wa ana nabi. Yunus itu merupakan saudaraku. Dia Nabi dan aku juga Nabi. Bila dia dengar yang Nabi Muhammad ni Nabi, fa'akabba ala rijlaihi, maka Adas pun terus cium kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kau tengok cerita ni. Berdakwah dekat Taif 10 hari, orang bolayan. Orang maki, orang sumpah serana, orang terajang, orang bla 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 bla, macam-macam orang buat kan. Tiba-tiba Nabi lari masuk kat kebun, jumpa budak jaga kebun. Budak jaga kebun ni masuk Islam. Satu benda yang kita kena ingat kadang-kadang kita ni yang kita berdakwah, kita pilih bulu tau. Kita pilih orang yang kelas-kelas, high class kan. Kita tak nak mengajar yang tak ada kelas ni. Contoh. Lagak, surau pun surau orang kaya. Masjid pun masjid besar-besar. Kampung tak apa, masjid kampung tak pergi, surau kampung tak pergi. Lagi-lagi yang jenis tak mana-mana kampung, aku tak tahu nak sebut. Surau jemput mana? Waste pun tak ada kau tahu. Waste check pun tak jumpa. Kat mana ni kampung ni? Kampung Bunian apa? Sekarang Allah Ta'ala bagi lockdown, bukan smackdown. Kena pengawalan pergerakan padan muka kau. Surau pun tak boleh pergi, masjid pun tak pergi, lalang ngajar kat rumah, ambil kau. Cakap banyak. Kan? Maka jangan kita pilih bulu dakwah ni. Siapa saja. Nabi sendiri SAW yang beriman dengan Nabi ni budak jaga kebun, kau tak, bukan dad. Ya. Tak apa pada. Okey. Balik ke cerita kita. Maka Nabi pun sedaplah hati sikit. Ada seorang yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Lepas tu Nabi teruskan berdakwah sampailah berlakunya peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Okey. Baru nak start ni kau tahu tak? Tadi tu baru intro, belum start lagi ni. Dia kata, okey, bilakah berlaku Al-Isra wal Mi'raj? Setelah 3 peristiwa tadi Ingat. Fokus. Setelah kewafatan Abu Talib, 2 bulan kemudian ataupun 3 bulan kemudian wafat siapa dia? Khadijah. Lepas tu peristiwa apa? Taif. Nabi dihalau oleh orang Taif. Nabi sedih. Maka Nabi kata, ya Allah, macam mana aku ni? Siapa nak tolong aku, ya Allah? Sampai bila aku macam ni? Kan? Maka ketika itulah Allah Ta'ala memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Okey, bilakah berlaku? Al-Imam Tabari mengatakan Al-Isra wal Mi'raj berlaku pada tahun 10 kenabian Nabi. Imam Nawawi menyebut ba'dal mab'ath bi 5 sinin, lepas 5 tahun menjadi Nabi. Ada yang mengatakan pada 27 Rejab semalam 27 Rejab tahun 10 kenabian Nabi. Ini pendapat Al-Allama Al-Mansur Furi, seorang ulama India yang terkenal. Ada yang mengatakan sebelum hijrah, 16 bulan sebelum hijrah, pada bulan Ramadan. Dan pelbagai akwal pendapat ulama tentang peristiwa bilakah berlaku Al-Isra wal Mi'raj. Okey. Jadi anak tutup kitab ni dulu, kita buka kitab lain. Lag lu. Okey. Ceritanya gini. Bilakah berlaku Al-Isra wal Mi'raj? Dia kata di sini, Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang menjalankan bi'abdihi, dengan hambanya. Ana guna 2 kitab. Pertama Ar-Rahiqul Makhtum,
Yang kedua dengan kitab Tafsir Ibnu Katsir. Maha suci Allah yang menjalankan dengan hamba-Nya. Allah tak kata bi rasulihi, dengan rasulnya. Apa tadi? Lenguh engkau. Engkau pula lenguh. Abah lama dulu tak lenguh pun. Budak-budak ni betul lah kena smack down pun tahu. Maha suci Allah yang menjalankan hamba-Nya pada waktu malam. Al-Isra' berlaku pada waktu malam. Perjalanan waktu malam dinamakan Al-Isra'. Waktu siang tak boleh guna perkataan Al-Isra'. Daripada mana? Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Daripada Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Alladhi barakna hawlahu. Yang kami berkati di sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir, dialah Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Okey, pukul 9 kita berhenti kalau tak cukup kita sambung malam besok pula. Dia tak boleh cerita perhabis malam ni. Cepat pandai pula korang nanti. Sikit-sikit udah. Maka Allah Ta'ala menggunakan kepada Rasulullah SAW Al-Isra' wal Mi'raj setelah Nabi diuji dengan 3 peristiwa tadi. Wafatu Abi Talibin, wafatu Khadijata, wa al-hadathu allazi waqa'a fi Taif. Peristiwa yang berlaku dekat Taif. Dikata apa? Ja'a Jibril alaihi salatu wassalam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam setengah tafsir cerita, aduh lenguh lagi aku. Lenguh. Belum lagi relax lu, ada lagi 15 minit lebih kurang. 15 20 minit. Ceritanya gini tau. Nabi kata tengah-tengah Nabi macam antara tidur dan jaga, alamak terbanglah pula. Tiba-tiba datang Jibril mengejutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi ni bangkit macam kita kata mamai-mamai lagi tu, lalok-lalok mamai-mamai gitu kan. Nabi bangkit. Datang Jibril bersama dengan Jibril, siapa dia? Mikail. Faqala Jibril li Mikail, maka berkata malaikat Jibril kepada Mikail, "Iktini bi tastin min ma'i zamzam." Wahai Mikail, bawa datang kepadaku bekas air Zam-Zam. Kaya ma'utahhira qalbahu wa ashraha lahu sadrahu. Kata Jibril, untuk aku membersihkan hati Muhammad dan aku melapangkan dadanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fashaqqa anhu batnahu faghasalahu 3 marratin. Lalu dibelah, dioperation dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dibasuh segala isi perut Nabi, jantung Nabi, hati Nabi 3 kali. Jadi kalau ikut apa yang kita baca ni dalam tafsir Ibnu Katsir ni, ini kali kedua Nabi melalui proses operation. Operation yang pertama bila? Saya ingat. Lalu. Tanya ni budak-budak ni. Siapa tahu bilakah Nabi kena operate kali pertama? Give up. Lambatlah korang ni. Ni confirm tidur lah ni. Geram betul lah. Bila? Masa Nabi kecil-kecil dulu. Ketika Nabi SAW duduk dekat kampung, siapa dia? Halimatus Sa'diyah. Kan ceritanya kita ingat lagi. Satu hari Nabi ni main dengan anak-anak Halimah. Mainlah. Nabi budak lagi. Polis sentri, one tu jaga. Polis mati, baru jaga. Tengah-tengah main, tiba-tiba datang 2 orang memakai baju putih. Dia tengok je budak tengah main ni. Polis sentri, one tu jaga. Polis mati, baru jaga. Kan? Jadi dia nampak. Dia kata, ahwa. Dia ke ni? Lalu dipegangnya Rasulullah SAW, Jibril dan Mikail pegang Nabi. Dia terlentangkan Nabi, fashaqqa sadrahu.
dan dibelah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak Khadijah lari bersepah, lari lagi. Sampai ke rumah, menyebabkan Halimah tu Sa'diyah silap. Halimah kata pahal. Anak-anak Halimah kata, adik Muhammad kena kidnap ibu. Adik Muhammad kena operate lah pula. Kena kidnap lah. Kena culik. Dia pun pergi tengok keadaan Nabi. Tahu dah tak ada apa. Nabi dalam keadaan pucat. Muka Nabi SAW. Nabi pun ceritalah apa yang berlaku pada Nabi. Orang belah dada dia. Ambil pembenda Allahu'alam. Dikeluarkan hati, jantung, dibersihkan dengan air zam-zam. Itulah kali pertama Nabi SAW melalui proses operation. Dibersihkan hati Nabi untuk dikeluarkan daripada hati tersebut apa dia? Hazzuz syaitan, gangguan syaitan. Jadi yang kali kedua bila? Ketika Nabi nak pergi Al-Isra' wal Mi'raj. Wa ikhtalafa ilaihi Mikail bi thalathi tisasin min ma'i zamzam. Jadi Mikail ni berulang kan dekat Mekah kan, kejadian ni berlaku dekat Mekah berhampiran dengan Kaabah. Dekat kawasan Kaabah ada apa? Ada telaga Zamzam. Maka Mikail berulang alik 3 kali dekat telaga Zamzam tu, ambil air 3 kali untuk membersihkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasharaha sadrahu, lalu dilapangkan dada Nabi. Wa naza'a ma kana fi min ghillin, dan dicabut dalam hati Nabi ini segala perasaan yang tak elok, dengki dan sebagainya. Wa mala'u hilman wa ilman wa imanan wa yaqinan wa islaman, dan dipenuhi hati Nabi dengan rasa kasih sayang, ilmu, keimanan, keyakinan, keislaman. Wa khatama baina katifaihi bi khataman nubuwati atau bi khatamin nubuwati, dan pada malam itulah secara rasminya dicop kau geram lah ni dicop di belakang bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cop kenabian. Bawa tahu cerita ni dalam riwayat ni sebut dalam riwayat ni sebut Imam Ibn Katsir cerita dicop belakang Nabi dengan cop khatamun nubuwati, di belakang Nabi, tanda kenabian. Lepas settle proses ni, thumma atahu bi farasin, kemudian dibawa datang dengan seekor kuda. Ada katanya apa nama tu? Buraq. Daripada perkataan barkun, kilat, halilintar. Sempat lagi kau tidur. Amuju aku smackdown tadi. Tulang korang. Dengan handphone kau tergulit juga. Power gila aku kata. Kau sekali lagi kau tergulit lagi handphone korang. Summa atahu bi farasin. Yelah, tak nak bagi kau tidur. Korang ni tahulah. Kemudian dibawa seekor binatang. Binatang ni dia punya laju macam mana? Kullu khutwatin minhu muntaha basarihi. Sekali dia melintas, sejauh mata mandang. Syam. Laju gila kau tahu tak? Lalu dibawa Nabi SAW. Naiklah Nabi dengan burak, dan burak pun mula bergerak. Laju gila kau tahu tak? Tengah laju tunggu tahu. Tiba-tiba Nabi SAW terdengar ada orang panggil, Ya Muhammad, Ya Muhammad, anzirni ukallimuka. Muhammad, tunggu, aku nak cakap dengan kau, tunggu. Falam yaltafit ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak paling pun ke orang tu. Diteruskan lagi perjalanan. Tiba-tiba ada pula orang panggil belah kiri, Ya Muhammad, anzirni ukallimuka. Muhammad, tunggu, aku nak cakap dengan kau. Nabi tak layan. Lam yaltafit ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tu kan lagi perjalanan. Sekali depan tu kau tak, ada seorang nenek tua, nenek si bongkok 3. Bukan cerita hantu.
Ada orang tua bongkok, tapi badan dia kotor, penuh dengan perhiasan. Mas jongkong, mas tulin, mas benda lega tak tahu, mas celup, semuanya ada. Dia kata, ya Muhammad, anzirni ukalimuka ya Muhammad. Muhammad, tunggu. Aku nak bercakap dengan kau, wahai Muhammad, tunggu. Nabi tak pandang, tak layan ke dia. Sehinggalah Nabi SAW sampai kat mana? Sampai dekat lokasi yang telah ditetapkan. Maka apa kata Jibril alaihi salatu wasallam, ya Muhammad, kau perasan tak masa kita on the way nak datang tadi ke kawasan Masjid Al-Aqsa ni, ada orang panggil kau belah kanan. Kau tahu tak siapa mereka ni? Nabi kata, aku tak tahu. Apa kata Jibril alaihi salatu wasallam? Ya Muhammad, haula'il munadil yahud, law ajabta alaihi la tahawwadat ummatuka. Wahai Muhammad, yang panggil di belah kanan kau itu ialah orang-orang Yahudi. Law ajabta alaihi aw waqafta alaihi. Kalau kau berhenti je Muhammad, kalau kata ya, ada apa? Kan masa kata Muhammad, tunggu nak cakap sekejap. Ya, ada apa? Contohlah Nabi kata gitu. Apa kata Jibril? La tahawwadat ummatuka, nescaya umat kau habis jadi Yahudi belaka. Allahu Akbar, Nabi kata. Mujur Nabi tak berhenti. Lepas tu Jibril tanya lagi, kau perasan tak wahai Muhammad, ada orang panggil belah kiri kau, kau tahu tak siapa dia? Nabi kata, aku tak tahu. Wa haula'i, yang belah kiri kau tu munadin nasara, orang-orang Kristian yang panggil kamu wahai Muhammad. La waqafta alaihi aw ajabta alaihi latanassarat ummatuk. Kata Jibril, wahai Muhammad, kalau engkau berhenti, kau cakap ya, habis umat kau jadi Kristian belaka. Allahu Akbar, Nabi kata. Lepas tu Jibril tanya lagi, kau perasan tak ada perempuan tadi yang bongkok, nenek tua ni lah. Dia ni gabra lah budak kecil seorang ni. Apakah cerita hantu ni? Cerita betul loh, cerita Nabi ni. Abang kan nak Anak aku seorang ni takut hantu. Lalu apa kata Jibril? Kau tahu tak wahai Muhammad siapa dia yang panggil kau tu perempuan tua tu? Nabi kata, aku tak tahu. Apa kata Jibril? Wahaula'il munadi dunia, yang panggil kau tu ialah dunia. Lau ajabta alaiha aw waqafta alaiha lakhtarat ummatuka ala dunya 'anil akhirati. Kalau kau berhenti Muhammad, kau cakap ya makcik nak apa, nescaya seluruh umat engkau akan kejar dunia dan tinggalkan hari akhirat. Allahu Akbar. Kita ni bang kakak semua, setara Nabi tak tengok belah kanan, Nabi tak tengok belah kiri, Nabi tak hadap, tak jumpa, tak berhenti, tak tengok ke dunia. Itu pun kita kejar dunia bagai nak kojol 24 jam siang malam pagi petang. Mujur kena corona, semua duduk kat rumah belaka padan muka kita. Okey, ketika itulah Rasulullah SAW dihidangkan dengan dua hidangan. Apakah dua hidangan tersebut? Apa dia? Khamrun wa labanun, arak dan juga susu. Ketika dihidangkan arak masa ni belum diharamkan lagi. Arak diharamkan bila? Ketika Nabi berhijrah ke Madinah. Pada tahun bila? 2 ataupun 3 hijrah, kalau tak salah mana, diharamkan tahrimul khamri. Masa ni tak diharamkan lagi. Pada malam Al-Isra wal Mi'raj, dia tak haram lagi apa nama arak. Maka Nabi SAW pilih susu. Masa Nabi pilih susu tu, apa kata Jibril? Ya Muhammad, laqad ikhtartal fitrata law ikhtartal khamrah laghawat ummatuka. Wahai Muhammad, engkau telah memilih fitrah. Kalau kau telah pilih fitrah ialah susu, tapi kalau kau pilih arak, nescaya umat kau akan rosak belaka. Nabi kata apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syukur pada Allah kan. Nabi sayang kat kita, Nabi pilih susu. Tapi dekat Shah Alam ni ada kilang arak. Pasal bapak kilang arak. Kau Kasbek, kau tahu tak? Sabar je lu.
Itu antara sebab-sebab bala yang berlaku di atas muka bumi pada hari ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa berjalan dengan para malaikat. Sebelum itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam sembahyang di Masjid Al-Aqsa. Okey ana pernah baca dalam kitab Tafsir Ibn Katsir pada malam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Masjid Al-Aqsa tu. Masa tu Masjid Al-Aqsa dikuasai oleh orang Kristian, Ahlul Kitab. Jadi malam tu Tok Siak dia, Tok Imam ni nak tutup lah pintu masjid. Kan pintu masjid ada pintu-pintu ni nak tutup. Dia bertutup. Ada satu pintu tu tak boleh tutup. Kau tahu Tok Imam tadi bagai nak putus urat kentut. Orang kata Tok Siak tu tak mau dia tutup. Apa pasal tak tutup ni? Tak boleh tutup. Pelik. Pintu lain semua boleh tutup. Lalu dia kata apa? Lalu ada seorang padri kata apa? Kalau pintu ni tak boleh tutup, maknanya apa? Tandanya pada malam ini akan berlaku sesuatu yang luar biasa. Ya sungguh. Apakah peristiwa tersebut? Peristiwa Al-Isra'u, kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Alright. Sabar je lah. Kita sekarang dah pukul 9. Ni kalau aku sambung lagi boleh pengsan ni Sambung lagi. Okey. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sembahyang dengan para nabi dan rasul, dan Nabi pun naik ke langit. Okey. Sekejap. Naik ke langit tu dia panggil apa? Al-Mi'raj. Dalam bahasa Arab, araja dengan makna naik. Sa'ada dengan makna naik. Al-Mi'raj. Terima kasih Kupuan. Terima kasih. Araja, Mi'raj dengan makna naik ke langit. Ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata, dalam perjalanan naik ke langit ini, dia banyak riwayat tau. Pelbagai riwayat yang diceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke langit dan melihat dengan macam-macam rupa keadaan. Jadi kita pergi ke dalam kitab ni, dia kata apa? Kata dekat sini. Summa utiyat bil mi'raj. Ni kadang kita lepas pandang perjalanan daripada Mekah ke Palestin naik apa? Naik burak. Daripada mana? Oi, dari mana? Daripada Mekah ke Palestin naik apa? Burak. Cantik. Daripada Palestin naik ke langit naik apa? Tak tahu. Summa utitu bil mi'raj alladhi ta'ruju ilaihi arwahu bani adama. Masya Allah. Falam yara al-khalaiqu ahsana min al-mi'raj. Allah. Rupa-rupanya ketika Nabi naik daripada Palestin ke langit, Nabi naik macam kita eskalator, lebih kurang gitulah. Aku pun tak tahu. Dia panggil mi'raj, satu alat yang canggih yang digunakan untuk naik ke langit, yang mana mi'raj inilah yang digunakan untuk apa? Untuk diangkat roh orang-orang beriman naik ke langit. Besok kita mati belaka, insya-Allah. Bukan besok, dah lambat lagi. Bila kita mati nanti, roh kita akan diangkat dengan satu alat, namanya apa? Al-Mi'raj. Allazi ta'ruju alaihi arwahu bani Adam, yang digunakan alat ini untuk mengangkat roh-roh anak Adam ke langit. Falam yaral khalaiqu ahsana min al-mi'raj. Nabi kata, banyak-banyak makhluk Allah yang cantik,
Antaranya Mi'raj paling cantik. Allahu Akbar. Macam mana rupanya saya pun tak tahu. Tangga macam mana. Tergeti-geti aku tak pernah tengok benda tu. Ama ra'aita al-mayyita hina yashqu basarahu tamin ila as-sama'i fa innama yashqu basaruhu tamin ila as-sama' fa'ajabahu bil mi'raj. Nabi kata apa? Kau tengok tak orang mati kan? Orang sebelum mati, dia punya mata macam mana? Mata dia menduak ke atas. Dongak gitu. Kenapa mata menduak ke atas? Sebab apa? Sebab dia sedang melihat Mi'raj. Tak percaya? Tak percaya kau tunggu kau mati besok, kau cerita kat aku. Dia cakap banyak kau. Okey. Qala fasaitu ana wa Jibril. Maka Nabi kata, aku pun menaiki Mi'raj dan Jibril menuju ke langit. Sampai ke langit pertama. Okey. Kita stop dulu insyaAllah sehingga bertemu pada episod yang akan datang pada malam besok. Kita sambung lagi cerita Mi'raj pula malam besok kita sambung naik ke langit dan melihat pelbagai keadaan-keadaan yang telah diceritakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sehingga bertemu pada pertemuan seterusnya malam besok. Panjang umur, murah rezeki. Jumpa lagi. Sekian. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa malam besok. Biasa pukul 8. Pukul 8 insya-Allah. Harap-harap semua okey belaka. Harap semua tak kena corona belaka insya-Allah. Amin. Amin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun karimun jawadun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Takbir. Allahu akbar.